Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran tajwid. Hari ini kita akan bincangkan tajuk mad arid lissukun, salah satu daripada bahagian mad far'i yang disebabkan oleh terdapatnya huruf sukun selepas huruf mad. Dulu kita bincang mad far'i ada dua. Pertama, disebabkan oleh terdapatnya huruf hamzah di sebelum atau di selepas huruf mad. Dan satu lagi jenis mad far'i adalah terdapatnya ataupun terjadinya mad itu disebabkan oleh terdapat huruf mati selepas huruf mad. Dan mad arid li sukun ni adalah salah satu daripada mad yang terjadi disebabkan terdapatnya huruf mati selepas huruf mad. Okey, kita teruskan. Kita lihat pengertian mad arid li sukun. Baik, apakah pengertian dia? Apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati kerana waqaf. Sekali saya ulang, apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati kerana waqaf atau bukan huruf mati asli. Maksudnya di sini huruf mati itu terjadi huruf mati itu kerana waqaf, ataupun dia bukanlah huruf mati asli. Kalau kita lihat pada luarannya ataupun pada huruf tersebut, dia bukanlah berbaris mati tetapi dimatikan kerana waqaf. Contoh kita boleh lihat pada misal yang saya bawa kat bawah ni, iaitu huruf alif, huruf mad, okey, bertemu dengan huruf nun. Huruf nun ini barisnya adalah baris bawah, dia bukan baris atas. Baris di bawah tetapi dimatikan. Sebab apa dimatikan? Sebab kita berhentikan bacaan pada huruf nun. Maka nun ini dipanggil ataupun disebut nun ini sebagai huruf mati kerana waqaf. Okey? Sama juga dengan misal yang satu lagi ni, waw huruf mad bertemu dengan huruf fa yang berbaris bawah. Okey? Dan huruf fa yang berbaris bawah ini dibaca dengan baris mati kerana kita waqaf ataupun kita berhentikan bacaan. Okey? Dan satu lagi, huruf ya, huruf mad, huruf ya bertemu dengan huruf nun. Nun di sini berbaris di atas. Okey, tetapi dimatikan kerana waqaf. Okey, dimatikan kerana waqaf atau berhenti. Okey, bagaimanakah cara bacaan bacaan huruf-huruf yang dimatikan ini? Okey, kita lihat di sini. Okey, huruf mad alif bertemu dengan nun. Okey, nun yang berbaris bawah. Okey, dan bacaannya adalah dimatikan nun yang berbaris bawah yang asal ni. Okey, bacaan dia bunyi an. Contoh dalam ayat, dalam perkataan bihusban, kita tidak baca bihusbanin, kecuali kita sambung. Bila berhenti, nun yang berbaris bawah ini perlu dibaca dengan baris mati. Sebab itulah dinamakan dengan mad arid lissukun. Bihusban bacaan dia. Okey, seterusnya waw, huruf mad bertemu dengan fa. Okey, dan huruf fa ini dimatikan. Okey, dalam misal bil ma'ruf, tidak boleh dibaca bil ma'rufi kalau kita nak berhenti. Okey, bacaan yang betul adalah bil ma'ruf. Okey, next kita lihat pada huruf ya. Huruf mad ya bertemu dengan nun yang berbaris. Okey, dan bacaannya adalah nun yang berbaris ini dimatikan, disebabkan oleh kita waqaf ataupun berhenti. Baik, dalam misal kita baca al-alamin. Tidak boleh dibaca al-alamina sekiranya kita nak berhenti. Okey, kalau kita nak sambung, kita tidak perlu menukarkan menjadi huruf mati,
kita baca ikut baris yang sedia ada. So kalau waqaf, nun ini kita baca dengan nun yang mati. Al-alamin. Okey? Jelas di situ kita lihat pada kadar bacaan ataupun berapa harakat mad arid li sukun yang kita boleh baca. Baik, dalam mad arid li sukun, hukum mad arid li sukun ini boleh dibaca dengan 3 wajah atau 3 cara panjang. Okey, yang pertama boleh dibaca 2 harakat. Okey, yang kedua boleh dibaca 4 harakat dan yang ketiga boleh dibaca 6 harakat. Maka harakatnya ada 3 wajah atau 3 cara. Okey, 2, 4 dan 6 harakat. Maknanya di sini misal kita tengok bihusban. Bihusban ni maknanya boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Contoh saya baca 2 harakat. Bihusban, pendek 2 harakat. 4 harakat pun boleh. Bihusban, lebih sikit daripada yang awal tadi. Dan boleh juga dibaca 6 harakat, iaitu bihusban. Maknanya lebih panjang daripada bacaan yang kedua 4 harakat tadi. Okey, ingat ada 3 cara atau 3 wajah, iaitu 2, 4 atau 6 harakat kadar bacaan mad arid lis sukun. Samalah bil ma'ruf, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Dan kemudian al-alamin boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6 harakat. Dan seterusnya kita nak lihat kenapa atau sebab dinamakan mad arid li sukun. Kenapa dinamakan mad ini sebagai mad arid li sukun adalah kerana bacaan mati ataupun bacaan huruf sukun pada kalimah yang akhir ialah sukun yang mendatang, yakni sukun yang terjadi disebabkan bacaan waqaf. Maknanya kita lihat dalam pada misal ini, pada contoh ini, nun yang mati, nun yang berbaris ini disukunkan dalam bacaan ketika waqaf. Maka nun ini tidak dipanggil nun sukun atau nun mati yang asli, dia dipanggil nun yang terjadi, nun mati yang terjadi kerana waqaf atau kerana berhenti. Okey, contohnya ni bihusban. Bihusban, nun ini dia panggil sukun yang mendatang kerana waqaf. Okey, huruf nun ini disukunkan apabila waqaf. Itu sebab dinamakan mad ini mad arid lis sukun. Okey, dan kita lihat misal dia. Okey, dalam Quran banyaklah misal mad arid lis sukun ni, antara misal mad yang kita senang dapati. Sebab apa? Dia hanya berlaku apabila berada di hujung ataupun di akhir ayat, akhir ayat dalam Al-Quran. Okey, dia boleh juga terjadi walaupun berada di tengah ayat sekiranya kita berhenti. Okey, di sini saya bawa semua contoh-contoh ma'arid sukun yang berada di akhir ayat-ayat dalam surah. Baik. Okey, tengok di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Okey, mim ini disukunkan kerana apa? Kerana waqaf, kerana kita berhenti. Walaupun barisnya baris bawah, tetapi kita sukunkan kerana kita berhenti. Samalah misal-misal yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun. Di sini berlakulah mad arid li sukun. Okey, seterusnya ta'budun. Dalam ayat la a'budu ma ta'budun. Okey, ta'budun, waw bertemu dengan nun. Nun yang bukan mati asli. Okey, nun yang bukan mati asli. Nun yang terjadi disebabkan waqaf. Okey, nun mati ini adalah disebabkan waqaf. Okey, seterusnya din. Seterusnya an-nas. Kita baca, kita matikan huruf akhir. Kemudian lil anam. Okay, dan seterusnya war-raihan. Dan yang akhir sekali tukadziban. Okay, ini adalah contoh sahaja. Okay, terdapat banyak misal-misal
ataupun contoh-contoh misal mad arid li sukun dalam Quran. Sekian dulu untuk kali ini, insya-Allah. Saya harap kamu dapat faham dengan baik, dengan jelas dan boleh praktiskan dalam bacaan Al-Quran seharian kita. Baik, okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.